نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما أما بعد. Sambungan kita ayat 26. Wa masalu kalimatin khabithatin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Dan perumpamaan kalimah yang buruk, kalimah yang keji seperti pokok yang buruk yang tercabutlah ia akarnya daripada atas permukaan tanah dan tidak ada kedudukan yang kukuh yang tetap baginya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, yaitu perkataan la ilaha illallah semasa hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi ayat 26 ini adalah sebagai lawan ataupun pertentangan antara ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang kalimah tayyibah yang dibandingkan seperti syajaratin tayyibah, manakala ayat ini adalah tentang kisah kalimah khabithah yang perbandingannya sama dengan syajaratin khabithah. Dalam ilmu balaghah, apabila wujud dua frasa ayat yang kontra, yang bercanggah, dipanggil muqabalah. Ayat sebelumnya tentang perbandingan bagi kalimah taibah, kalimah la ilaha illallah, seperti syajaratin taibah, pokok yang baik. Pokok ini baik dimaksudkan adalah pokok kurma. Kalimah khabithah, perkataan yang buruk, adalah kalimah kufur, maksiat, fasik, apa sahaja fujur, kejahatan.
Perbandingannya seperti syajaratin khabithah, pokok yang buruk. Pokok yang buruk, yang keji, yang huduh di sini ialah pokok hanzalah, yang disebut oleh kebanyakan ulama tafsir pokok hanzalah. Macam mana bentuk pokok hanzalah wallahu alam. Tapi dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW membuat perbandingan tentang orang beriman yang baca Quran, orang beriman yang tidak baca Quran, orang munafik yang baca Quran, dan orang munafik yang tidak baca Quran. Ada 4 tahap, 4 peringkat. Hanzalah ni adalah yang terakhir sekali. Itu orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Orang beriman yang membaca Quran seperti utrujah. Utrujah jenis buah yang rihuha tayyib, baunya bau sedap, wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Disebut dalam hadis tu utrujah. Kalau mudah nak faham kita kata buah durian lah, pak kita, buah durian. Baunya wangi, sedap, dan makan pun rasa pun sedap juga. Yang kedua, orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti katamrah, seperti buah tamar. Ta'muha hulwun, rasanya sangat manis, walaysa lahu rihun, tetapi tidak ada bau. Dekat-dekat bulan puasa ni kita kedai banyak berguni-guni buah tamar, tapi satu kedai tu tak bau manis buah tamar, tapi rasanya sangat manis, baunya tak ada. Yang ketiga, orang munafik yang membaca Quran. Perbandingannya seperti karaihana, seperti buah yang disebut raihana. Rasanya pahit, ta'muha murrun wa laysa laha rihun. Rasanya pahit tapi tidak ada, tapi baunya rasanya pahit tapi baunya sedap. Bau saja sedap tapi rasanya pahit. Ta'muha murrun wa rihuha tayyibun. Dan yang keempat, al-munafiqul ladzi la yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang tidak membaca Quran seperti buah hanzalah yang kita maksudkan dalam ayat ni, syajaratin khabithah ni, pokok hanzalah, buah hanzalah. Ta'muha murrun, rasanya pahit, wa laysa lahu rihun, dan tidak ada bau. Bau tak ada, rasa pula pahit. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mensifatkan syajaratin khabithah, pokok yang buruk di sini dengan 3 sifat. Yang pertama, annaha khabithatut ta'mi aw lima fiha minal mudar, adalah buruk ataupun tidak sedap pada rasa. Rasa tidak sedap biasanya rasa mur, rasa pahit, rasa yang tidak enak, atau kerana padanya ada kemudaratan. Boleh jadi ia makanan yang mungkin membawa kepada mabuk ke, pening ke, racun ke, ataupun baunya adalah bau yang tidak elok. Ada setengah pendapat mengatakan kila yang dimaksudkan di sini ialah seperti contohnya asyauq. Asyauq ni pokok yang berduri, atau ada juga yang menyebut as-saum. As-saum bawang putih. Bawang putih, garlic. Garlic bawang putih ni kalau kita makan juga, benda tu tak ada masalah, cuma dari segi bau dia ada bau. Sebab itu sabit dalam hadis yang sahih, man akala min hadhihi syajarah, sesiapa yang makan pokok ni, pokok yang menghasilkan sauman wa au basalan, bawang putih atau bawang besar, fala yaqribanna masjidana hadza, janganlah orang yang makan itu menghampiri masjid kita, kerana li'annal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, kerana para malaikat turut merasa sakit dengan apa yang dirasai sakit oleh manusia. Maksud sakit dari sudut bau yang mengganggu orang lain. Jadi ada pendapat menyebut syajaratin khabithah di sini ialah bawang, nisbah pada baunya, bukan makna dia tu beracun atau dia mudarat, tapi baunya. Tapi kebanyakan menyebut ia adalah hanzalah. Baik, yang kedua, sifat kedua, ujtussat min fawqil ard, iaitu dia boleh tercabut. Apa dia? Terbokeh, cabut. Biasa kalau ribut kuat, pokok yang besar dia akan tumbang, akar dia dalam tanah tu dia akan cabut keluar. Iqtala'at, mana dia akan tercabut daripada tepat dia dalam tanah. Laisa laha aslun wala irq, dan tidak ada bagi dia asal
dan tidak ada tempat untuk dia berpegang pada pangkal pokok akarnya. Ini perbandingan bagi syirik. Orang yang terlibat dengan kufur dan syirik kepada Allah, tidak ada baginya hujjah, wala thabata wala quwwah, tidak ada ketetapan dan tidak ada kekuatan. Yang berpegang kepada kalimah kufur bermakna seperti pokok yang akan terbalik. Akhirnya orang itu tidak boleh ambil hasil apa-apa daripada pokok yang terbalik. Dan sifat yang ketiga ialah malaha min qarar. Tidak ada baginya ketetapan, ianya tidak kukuh, tidak utuh, tidak kuat, tidak tetap. Laisa la istiqrar. Maka sifat ini adalah sifat yang melengkapkan lagi dua sifat yang sebelumnya. Khabithah pun ada, ujtussat, tercabut daripada tanah. Dan yang ketiga, laisa laha ma laha min qarar, tidak ada ketetapan. Ini menunjukkan bahawasanya segala perkara yang membawa kepada yang negatif, yang buruk. Khabith ni benda yang sangat buruk. Kita melihat banyak dalam ayat Al-Quran, kalimah khabith digunakan pakai untuk lawan kepada tayyib. Wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah atau negeri yang baik, maka dia dapat mengeluarkan hasilnya dengan izin Tuhannya. Tetapi tanah yang khabutha, khabith, sifatnya buruk, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa tanaman kecuali tanaman yang tidak subur ataupun yang sakit. Qul la yastawil khabithu wat tayyib, katakanlah tidak sama antara yang buruk, yang keji dengan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, sekalipun yang buruk itu mengkagumkan kamu. Kita ambil contoh antara rezeki yang didapati dengan cara jual beli, dengan cara riba. Walaupun untung daripada riba itu banyak, tetapi hak banyak itu dianggap khabith. Tetapi hak halal, cara jual beli ini sikit, maka yang sikit halal itu lebih baik yang banyak tapi buruk. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi apa sahaja yang mari dengan cara yang buruk, maka ia dianggap buruk di sisi Allah. Sebab itu kita masuk tandah, kita minta berlindung dengan Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Asalnya perkataan khabith, kata sifat jamak untuk lil mudzakkar, al khubuth untuk muannas, al khaba'ith merujuk kepada syaitan ni suatu makhluk yang huduh, buruk, jijik, keji, enggak apa ada lagi. Segala kata perkataan yang negatif, tak comel, duk dia belaka. Itu khabith. Perkataan khabith digunakan untuk sesuatu yang ada kesan buruk. Sama ada buruk pada sifat dia, buruk pada fi'il, buruk pada zatnya, maka yang buruk itu dikatakan khabith. Lawan dia adalah at-tayyib, sesuatu yang baik. Maka bil muwazanah, dengan cara membuat timbangan, dengan cara timbang antara kalimah thayyibah dan kalimah khabithah, maka nyatalah perbezaan antara kalimah yang hak dengan kalimah yang batil. Antara kalimah yang hak dengan kalimah yang batil setelah dibuat timbangan antara sesuatu yang baik dengan yang buruk. Kita ambil contoh kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, besarnya nilai di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, seorang lelaki yang banyak melakukan keburukan, kejahatan, digambarkan banyaknya dosa dia sehingga dia membuka buku lembaran amalan dia 99, 99 sijillan. Dan setiap satu lembaran itu bila dibuka, jauhnya panjangnya semaddal basar, sejauh mata memandang. Tetapi oleh kerana pada masa yang sama, walaupun dia banyak buat jahat, tapi dalam hatinya masih ada kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu masih utuh, masih kuat. Maknanya kalau pokok kan, dari segi akar tu masih kukuh, kuat lagi. Cuma mungkin maknanya atas tu banyak dah kena catah, kena buat, disebabkan banyak benda yang tidak itu. Tapi dalam hati dia tu masih ada kalimah la ilaha illallah.
Lalu dia merasakan bahawa dia akan bertemu dengan kesudahan yang buruk apabila Allah Ta'ala menyuruh malaikat mengeluarkan suatu bitaqah, kad. Dalam kad itu sekeping kad, kertas. Kad ni kertas kecil, padanya tertulis kalimah la ilaha illallah. Rupanya si hamba ini adalah seorang yang masih yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Apabila dibuat muwazanah, mizan, timbangan, dibawa mizan, timbangan, macam mana cara timbang tu wallah alam. Mungkin kita nak fikir macam mana timbang. Kalau atas dunia kita khetah, kita tulis la ilaha illallah, patut hak lain tulis. Mungkin kalau kita timbang tak nampak perbezaan timbang berat tu, itu sebab itu yang di dunia, tapi di akhirat lain. Apabila dibuat timbangan, maka kalimah la ilaha illallah itu lebih berat, sehingga yang lain pula boleh apa dia, naik ke atas atau turun ke bawah. Kalimah la ilaha illallah menjadi berat, yang lain walaupun buruknya banyak, tetapi dia menjadi ringan dan apa dia, congek naik ke atas. Ni turun ke bawah. Asalkan seseorang itu masih memiliki kalimah la ilaha illallah dalam hatinya, walaupun dia membawa banyak khabis, perkara yang buruk, tetapi dengan rahmat Allah, hak buruk tadi boleh sapu. Sebab awal-awal lagi kita sebut, sebelum kita masuk hak ayat ni minggu lepas, berhubung dengan Allah Ta'ala memasukkan orang beriman yang beramal soleh ke dalam syurga dengan rahmatnya. Seseorang yang masih memiliki kalimah la ilaha illallah, walaupun banyak buat dosa, dengan rahmat Allah mungkin dia akan selamat juga, kecuali kalau dosa itu melibatkan dia dengan orang lain. Tetapi kalau yang khabis ini merujuk kepada kufur, bukan dosa-dosa yang hak di bawahnya, tapi kufur ni dosa paling besar, syirik ni dosa yang paling besar, maka dia punya agamanya telah terbalik, telah tumbang, telah runtuh sama sekali. Kalimah hak, kalimah tayyibah yang dibandingkan seperti pokok yang baik adalah kalimah tauhid. Manakala iman itu adalah iman yang kuat dan iman yang sabitah, yang tetap, nafi'ah linnas, yang memberi manfaat untuk manusia. Manakala kalimah yang batil atau kalimah yang disebut khabithah, yang buruk, ini adalah kalimah syirik, kufur, yang sangat dhaifah, yang sangat lemah, memberi mudarat kepada manusia dan tidak ada baginya istiqrar, ketetapan, dan tidak ada baginya sabat. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat yang berikutnya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah Ta'ala menetapkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tetap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karamah, kemuliaan kepada orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Kata-kata yang tetap merupakan iman yang mustaqir, yang menetap dalam jiwanya dengan hujjah, dengan burhan, dengan bukti. Yang dimaksudkan ialah bayan, menjelaskan bahawasanya as-sabat fil ma'rifati wat ta'ah, tetap dengan ma'rifah, kenal apa dia, kenal Allah Ta'ala melalui ungkapan kalimah tauhid la ilaha illallah. Maksud kenal di sini ialah apabila kita meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, dan kita mengenali sifat-sifatnya, dan kita mengenali apa-apa yang wajib kita ketahui tentangnya, serta melakukan ketaatan, maka wajiblah seseorang itu yakni semestinya lah dia mendapat as-sabat, ketetapan, diberi untuknya pahala dan kemuliaan di sisi Allah, mendapat as-sawab dan al-karamah min Allah. Allah Ta'ala menetapkan orang-orang beriman di dunia bi'adami ta'arrudihim lil fitnati fi dinihim, bahawa tidaklah seseorang itu terdedah kepada fitnah pada agamanya. Diberi ketetapan sehingga tidaklah ia terdedah kepada fitnah pada agamanya, sekalipun mungkin ia diseksa, seperti yang berlaku kepada Bilal bin Rabah.
Siksaan itu adalah suatu ujian yang berat, tetapi ia tidaklah menjadi suatu fitnah yang menyebabkan orang itu murtad daripada agama. Ramai sahabat-sahabat Nabi peringkat awal dakwah Nabi di Mekah yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak ada sejarah menyebut ada di antara mereka yang murtad. Tak ada pun. Mereka tetap dengan Qul la ilaha illallah. Ada di antara mereka yang mati syahid. Lalu ditetapkan mereka dengan kalimah itu semasa di dunia, bahawasanya idza futinu fi dinihim, apabila mereka difitnah pada agama mereka, lam yazillu, tidaklah mereka tergelincir. Tetapi ada di antara manusia orang-orang yang tidak kuat pegangannya, yang apabila diuji mereka dengan ujian-ujian tertentu, lalu mereka merasakan bahawa mereka telah diazab dengan azab yang berat. Wa minan nasiman, apa dia? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ini ayat ini di awal surah Al-Ankabut berhubung dengan sifat orang munafik. Di kalangan manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, dan apabila mereka itu diuji kerana berada pada jalan Allah, mereka menjadikan fitnah. Fitnah di sini ujian yang manusia kenakan kepadanya seperti azab Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Segala fitnah, cobaan daripada manusia seakan-akan dianggap ini adalah azab daripada Allah. Dan apabila datangnya pertolongan daripada Allah, lalu mereka berkata, tidakkah kami juga bersama dengan kamu? Ayat ini adalah kisah orang munafik. Kalau kita baca di awal surah Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dalam surah Al-Ankabut, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Mereka menjadikan fitnah yang mereka terima daripada manusia seperti azab Allah. Tetapi orang beriman tidak begitu. Orang beriman walaupun terfitnah ataupun dikenakan fitnah, mereka masih sabat atau masih tetap. Sebagaimana Allah Ta'ala memberi ketetapan kepada golongan Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang kita boleh baca dalam surah Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Kisah tu panjang, boleh baca dalam tafsiran surah Al-Buruj. Kisah antara seorang ghulam, rahib dan sahir, yang akhirnya menyebabkan ghulam itu dibunuh oleh raja yang zalim kerana tidak mahu mengikutnya, dan akhirnya menyebabkan ramai orang-orang beriman dibunuh dengan cara diminta terjun dalam parit yang telah dinyalakan api. Mereka tidak murtad, tetapi mereka tetap dengan agamanya. Ada di antara mereka zaman dahulu walladzina nushiru bil manashir, ada mereka yang digergaji dengan gergaji sehingga terbelah badan mereka, wa mushitat luhumuhum, dan disikat daging-daging pada badan mereka bi amsyatil hadid, dengan sikat-sikat besi. Tetapi Allah Ta'ala memberi ketetapan kepada mereka, walaupun ujian itu berat, mereka tidak murtad ataupun tidak berpaling, tak ada. Allah Ta'ala menguji hamba-Nya dengan kadar nilai agama, nilai iman yang dimiliki. Kita di Malaysia tidaklah ujian terberat sangat berbanding dengan saudara-saudara kita di di Iraq, di Syria, di Palestin, yang terbaru di Mesir. Yang terbaru di Mesir disebabkan agenda Amerika yang begitu licik. Orang yang baik jatuh, orang yang jahat Bashar al-Assad di Syria tidak jatuh. Berita ini pula kata 30 orang penunjuk perasaan yang menyokong Presiden Muhammad Mursi dibunuh, ditembak oleh tentera. Tak ada pasal-pasal. Tapi ini adalah suatu fitnah, fitnatul mahya, fitnah kehidupan dunia. Mereka diuji lebih berat daripada ujian yang menimpa kita. Tapi bagi orang Arab Mesir biasa itu. Bagi orang Mesir itu adalah biasa. Mereka akan berdepan dengan macam-macam siksaan. Sehingga saya ambil cerita, dia pernah dengar daripada orang ikhwan sendiri, di antara cara siksaan dia, orang Islam, saya memang orang Arab ni adalah di antara bangsa yang paling jahat terhadap bangsa dia sendiri.
Bila dia tangkap, dia letak tangan atas meja, dia paku, ambil tuku. Bayangkan, tembuh tangan dengan paku. Zalim. Kalau baca kisah yang berlaku kepada Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili, kisah dia dimasukkan dalam penjara, dalam buku dia min ayyamun min hayati. Macam mana dia dimasukkan dalam penjara, dilepaskan pula anjing untuk kekeh dia. Orang yang buat gitu adalah askar-askar dari orang Islam juga. Zaman Al-Faruq, lepas tu zaman Jamal Abdul Nasir. Mana pemerintah Mesir daripada dulu sampai sekarang, cuma ada perubahan. Zaman Muhammad Mursi ada perubahan, tapi daripada dulu sampai sekarang ni mewarisi sifat-sifat kefiraunan zaman Nabi Musa sejak dulu lagi. Sebab Firaun ni bukan seorang, ramai. Ada pendapat mengatakan zaman Nabi Yusuf, sebelum Nabi Musa, Nabi Yusuf tak ada dah Firaun. Sebab Firaun bukan merujuk kepada atas seorang, dia satu dinasti. Cuma Firaun zaman Nabi Musa, Ramsis. Kalau pergi Kahirah ni ada satu tempat nama Ramsis. Tak tahu Ramsis ke berapa, tapi Firaun itu suatu dinasti Furainah, merujuk kepada sifat yang buruk, yang jahat. Baik. Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan kadar ujian mereka, tetapi diberi tasbih, diberi ketetapan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik. Di dunia dan di akhirat. Pendapat yang masyhur menyebut bahawa maksud as-sabat di sini adalah inda su'alil qabri, ketika disoal dalam kubur. Ketika manusia mati dan disoal ia dalam kuburnya. Hidup di dunia, di akhirat ialah merujuk kepada yaumul qiyamah wal hisab. Tapi antara dunia dengan akhirat ada satu fasa yang dinamakan alam barzakh. Kebanyakan ulama tafsir menyebut masuk yusabbit di sini adalah semasa berada di alam kubur ketika disoal. Soalan-soalan dalam kubur itu sebahagian daripada fitnah kubur. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim idza su'ila fil qabri", seorang muslim apabila disoal dalam kuburnya, apabila disoal, semua orang dalam kubur akan disoal, akan ditanya soalannya, lalu dia menjawab ataupun dia bersaksi syahida an la ilaha illallah, dia mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Fadzalika qauluhu, dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayatnya. Lalu Nabi membaca ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hadis yang sama juga diriwayatkan daripada Abi Hurairah selain daripada Al-Barra bin Azib, seperti yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ayat ini berkenaan dengan soal jawab dalam kubur oleh malaikat Munkar Nakir. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf juga daripada Al-Barra bin Azib berhubung dengan ayat ini, iaitu maksud at-tasbit fid dunya, ketetapan semasa di dunia. Idza ja'al malakani ila ar-rajuli fil qabri, apabila datang dua malaikat kepada seorang lelaki dalam kuburnya, kepada si mati dalam kubur, faqala lahu, lalu kedua-dua malaikat Munkar dan Nakir berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu orang yang ditanya itu menjawab, Rabbi Allah. Waqala, dan kedua-duanya berkata, wama dinuka, apakah agamamu? Lalu dia berkata, diniyal Islam, agamaku Islam. Waqala, dan kedua-duanya bertanya lagi, wama nabiyuka, dan siapa dia nabi kamu? Qala, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Ibnu Abi Syaibah. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, adalah Nabi apabila selesai mengkebumikan si mati, waqafa alaihi, lalu dia berdiri seketika, selesai ke bumi dia berdiri, lalu dia berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al, mintalah ampun untuk saudara kamu yang sudah dikebumikan ini, dan mintalah
kepada Allah supaya diberi untuknya at-tasbih, ketetapan. At-tasbih yang dimaksudkan itu adalah ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Mintalah kepada Allah supaya diberikan kepadanya ketetapan. Fa innahu al-an yus'al, sebab dia sekarang sedang disoal. Jadi selepas dikebumikan jenazah, yang diminta adalah membanyakkan istighfar untuk pihaknya. Istighfar untuk pihak dia bukan astagfirullah, astagfirullah, aku minta ampun, Allahumma gfir lahu. Itu caranya. Kalau kita kata astagfirullah, kita minta ampun untuk kita. Untuk orang lain, Allahumma gfir lahu, Allahumma afu anhu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah keampunan kepadanya, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Dan mintalah untuknya at-tasbit. Allahumma thabbithu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, atau fi qabrihi. Allahumma thabbithu bil qawli thabit fi qabrihi, atau fil qabri, dalam kuburnya. Itu doa yang perlu kita baca selepas dikebumikan jenazah untuk memastikan bahawa orang yang disoal dalam kubur dapat ketetapan dan dia tidak teragak-agak untuk menjawabnya, tetapi menjawab dengan yakin dan tetap. Cuma dalam riwayat At-Tabrani berhubung dengan bacaan talqin, hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili, walaupun riwayat itu tidak sahih, sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan dalam kitab Ar-Ruh berhubung dengan masalah takil, bahawasanya walaupun ada riwayat hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya daripada Al-Barra, daripada Abu Umamah Al-Bahili, tetapi ianya tidak sahih. Tetapi dari segi matan hadis tu mafhumnya hampir sama, sebab dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili ada menyatakan bahawasanya datang kepadanya malakani yak'adani nihi, ada dua malaikat mari duduk, dan apabila dia bertanya kepada kamu begini, maka jawablah begini. Itu biasa kalau ada dalam bacaan talqin, seakan-akan untuk diajar, sebab talqin itu maknanya ta'lim. Talqin laqana yulaqinu, mana 'allama yu'allimu, ta'lim, nak ajar kepada orang dalam kubur. Kalau dia dengar, supaya bila malaikat soal, jawab gini. Persoalannya, adakah orang dalam kubur itu mendengar? Itu persoalannya. Ada hadis pada Anas bin Malik yang lain menyebut bahawa si mati itu apabila selesai ad-dafan ke bumi, innahu la yasma' qara'ani alihim, dia mendengar tapak kaki selipar orang berjalan. Adakah persoalan ketika berlaku pembacaan apa-apa saja, doa, talqin, adakah dia mendengarnya? Itu wallahu alam, tak diketahui. Tapi adapun selepas itu dia mendengarnya secara sementara waktu, maka selepas itu tidak wujud lagi hubungan antara dia dengan alam lain. Ketika itu, sebab selepas dikebumikan, Allah Ta'ala mengembalikan roh untuk sementara. Lepas tu roh itu ditarik kembali, bahawa orang itu akan sedar yang dia sudah mati, dan dia tidak boleh lari daripadanya, sebab dia sudah berada di alam barzakh. Tetapi kita tidak akan terlepas daripada soal dalam kubur. Soal muka nakir dalam kubur adalah sesuatu yang akan berlaku. Jadi amalan kita yang akan menentukan sama ada kita selamat ataupun tidak. Sejauh mana kuatnya al-qauli tsabit ni bergantung kepada amalan kita. Sebab tu dalam hadis yang lain, hadis panjang sebut, malaikat ni mari sebelah kepala, tengok ada amalan solat kita. Dia mari sebelah kaki, ada amalan sedekah kita. Dia mari sebelah kanan. Jadi kalau dia mari dengan tujuan untuk mengenakan sesuatu yang menyakitkan, sebab fitnah, ini fitnah, maka orang itu akan selamat. Fitnah, maka dia akan diuji. Lalu ditunjukkan bahawa inilah tempat duduk kamu, iaitu tempat duduk kamu dalam neraka, tetapi telah ditukarkan oleh Allah untuk kamu dalam syurga. Kalau kita baca dalam riwayat Al-Barra bin Azib, hadis yang panjang berhubung dengan keadaan si mati dalam kubur, ianya lebih menakutkan. Ia lebih menakutkan bagi orang-orang yang tidak bersedia untuk menghadapi kehidupan selepas mati. Berkata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, qaul yang masyhur, pendapat yang masyhur, bahawa ayat ini
menyatakan tentang soal al-malakaini fil qabri, soal mukanaki, soal dua malaikat adalah kubur. Macam mana wa talqinullah al-mu'min, Allah Ta'ala mahu mengajar. Disebut kalimah talqin. Talqin bukan mana talqin baca talqin atas kubur, talqin ta'lim. Allah Ta'ala mahu mentalqin, mengajar kepada orang mukmin kalimah al-haq fil qabri, kalimah yang benar dalam yang sepatutnya disebut oleh si mati dalam kubur. Tapi macam mana cara disebut itu kita tak tahu, sebab perincian tentang masalah ini tak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah berlaku orang kata secara kita dengar dengan telinga, lepas tu kita jawab dengan lidah? Ada pandangan ulama menyebut yang menjawab adalah iman kita. Sebab ia adalah merupakan interaksi antara malaikat dengan manusia di alam barzakh, bukan alam dunia. Alam barzakh. Macam mana ia berlaku? Adakah sama seperti dunia atau boleh jadi sama serupa dengan alam mimpi? Kadang-kadang kita mimpi jumpa seseorang, kita kacak dengan dia, kita faham bahasa dia, dia pun faham bahasa kita, tapi interaksi itu berlaku dalam mimpi. Tapi macam mana di alam barzakh, soal mukanaki, ini suatu gambaran yang masih tidak diketahui dengan jelas, tapi ianya berlaku. Maka ada pandangan mengatakan ianya berlaku secara iman kita yang menjawabnya. Adakah lidah kita boleh menjawabnya? Itu wallahu alam, tak diketahui. Tetapi yang penting diberi ketetapan apabila adanya soalan itu, sehingga boleh dijawab dengan baik. Caranya di mana kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah Ta'ala mengajar kepada orang mukmin kalimah yang benar itu semasa ia berada dalam kubur. Baik, kita habiskan ayat ni InsyaAllah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim. Zalim di sini makna al-kafirin, orang-orang yang kafir. Disesatkan dengan maksud sia-sialah ia, sajalah ia, dengan tidak mendapat apa-apa ganjaran pahala di atas kebaikan yang dia buat. Yudhillu boleh dengan makna sesat, boleh. Adalla yudillu dengan maksud saja sia-sia, betul juga. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Dalam ayat pertama surah Muhammad, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir dan menghalang manusia daripada jalan Allah, maka adalla a'malahum, Allah Ta'ala mengsia-siakan amalan mereka. Adalla fi'il mudhari'nya yudillu. Adalla di sini bukan makna menyesatkan, bukan makna Allah Ta'ala menyesatkan, menjadikan amalan mereka saja. Buat amal baik tapi di akhirat tidak ada pahala. Ataupun dibiarkan mereka dengan cara li'adami tawafur isti'dadihim lil iman. Tidaklah mereka itu benar-benar bersedia untuk menerima keimanan, bahkan mereka terus tergelincir fil ahwa'i wasyahwat, mengikut hawa nafsu dan keinginan syahwat mereka. Atau menjadikan mereka itu yataraddaduna, teragak-agak untuk menjawab soalan dalam kubur. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, innal kafira idza hadara al-maut, orang kafir apabila didatangi oleh kematian, maka tanzilu alaihi al-malaikah, turunlah kepada mereka malaikat. Malaikat itu yadribuna wajhahu wa duburahu, malaikat memukul wajahnya dan punggungnya, belakang orang kafir itu. Dan apa fa idza dakhala qabrahu, apabila masuklah ia dalam kubur, apabila dimasukkan ia dalam kubur, uqida, didudukkan ia seakan-akan ia didudukkan. Biasa orang mati ni tidak duduk, dia tu dalam berbaring, kadang berbaring. Uqida, seakan-akan didudukkan ia. Duduk macam mana? Duduk cokoh, duduk salat, wallahu alam, tetapi didudukkan. Lalu ditanya kepadanya, man rabbuka, lam yurja' ilaihim syai'an, dia tidak dapat membalas apa-apa untuk soalan itu. Dia hanya berkata la adri, aku tak tahu. Ataupun ma daraitu, tidaklah aku tahu. Kemudian apabila dia soal lagi,
Manir rasulul ladzi bu'itsa ilaika, siapakah rasul yang diutuskan kepadamu? Lalu dia tidak dapat menjawabnya, lam yahtadi lahu wa lam yurja ilaihim syai'an. Dia tidak mendapat petunjuk untuk menjawabnya dan tidak dapat membalas soalan itu. Dan inilah dimaksudkan dalam ayat wa yudhillullahu zalimin. Allah Ta'ala menjadikan sia-sianya keadaan orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kafir semasa mereka berada di dalam kubur. Lalu dia diseksa, dihimpit. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib sehingga disebut kubur tak akan jadi sepit. Kubur tu, kiri kanan kubur ni akan apa dia? Himpit dia. Akan apa dia? Lenyek dia sehingga kita kata berah habis tulang dia, berselisih rusuknya. Na'udzubillah. Sangat dahsyat itu disebut daghtah. Dagtatul qabri, himpitan kubur. Sebenarnya himpitan kubur ni semua kena, cuma atas kasar lembut. Pada orang beriman kena juga, tapi lembut. Lembut seakan-akan seorang ibu yang memeluk anaknya yang sudah lama tidak ditemui. Tapi kalau orang kita nak marah, jumpa kita pegang dia, itu bukan peluk dah kita apa dia. Kalau bahasa Kelantan apa, kita kenyek dia. Pegang dengan pak, kita kenyek dia. Siapa dia lemah tak boleh nyawa. Itu daghtah. Disebut dalam hadis Sunan At-Tirmizi, inna lil qabri daghtatun. Dalam kubur ni dia ada himpitan, himpit. Lau kana ahadun najiyan minha lanaja minhu Sa'ad bin Mu'az. Kalau ada seseorang boleh terselamat daripada himpitan kubur, Nabi kata nescaya Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Nabi di kalangan Ansar. Rupanya sahabat di kalangan Ansar ni ramai orang hebat. Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah contohnya. Ramai lagi yang lain. Abu Ayyub Al-Ansari. Sa'ad bin Mu'az ni masa dia mati, berpuluh ribu malaikat mencabut. Apa dia mencabut pula? Menyambut rohnya. Menyambut rohnya. Tetapi dia pun terkena juga himpitan kubur, tapi tidak dengan cara yang menyakitkan. Kalaulah dia tu, kalaulah ada seseorang selamat, maka Sa'ad bin Mu'az pun akan selamat juga. Tapi untuk orang kafir, maka dia akan merasa seksa dan sakit. Inilah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah Ta'ala melakukan apa yang dia kehendaki untuk melakukannya. Kerana perbuatan Allah tidak dipersoal. Sebaliknya perbuatan manusia yang disoal. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak disoal, tidak dipersoal, tidak ditanya tentang apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Tetapi kamulah wahai manusia yang akan disoal. Adapun perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang sangat bijaksana. Walaupun kita tidak faham hikmah, kita kenapa jadi gini, apa jadi gini, kehendak Allah Ta'ala hikmahnya sangat besar, kita tak tahu. Tetapi kita hanya berserah kepadanya. Kita hanya berserah kepadanya segi hikmah, tetapi kita kena bertindak untuk tolong. Sebagaimana Amos sebut tadi, kita di Malaysia, okey, kita tidak diuji dengan ujian yang berat seperti berlaku di negara lain, di Palestin, di Syria, di Mesir, di Iraq. Tapi kewajipan kita, apa kita boleh buat? Sekarang ni benda yang kita boleh buat, nothing. Tak ada kawan satu. Apa kita boleh buat? Tak ada kawan satu mula kita boleh buat. Mungkin kalau ada duit sama siap, boleh Allah bantu itu lah. Melalui tamu-tamu kemanusiaan. Tapi isu hal lebih berat sehari dua ni macam mana umat Islam Palestin akan menyambut Ramadan. Akan menyambut Ramadan. Sebab bila jatuh, sekarang ni pun tak tahu Presiden Mesir Muhammad Mursi hidup mana pun tak tahu. Hidup mati pun tak tahu hidup mana. Sebab apabila dia jatuh, semua laluan masuk ke Rafah antara Mesir dengan Palestin ditutup. Ditutup. Tapi itulah, maknanya bantuan perubatan kemanusiaan ditutup. Ini memang jahat sungguh mereka. Dia perancangan dia adalah untuk membolehkan sebanyak-banyak umat Islam mati. Adalah hak mati di Syria atau ramai, ada hak mati di Iraq tiap-tiap hari. Hari ni dah berita tadi pun ada. Tadi ada apa dia? Ahli Jemaah dibom di masjid, 15 orang mati di Iraq. Mana tiap-tiap hari orang Islam mati dengan begitu mudah. Nyawa tu harga sama seria nyawa. Mati pula di Mesir, esok tak tahu siapa pula mati. Soalnya kita ni apa kita boleh buat kita? Tidak ada yang kita boleh buat kecuali doa. Maka situasi sebeginilah kita kena banyakkan doa, khususnya kunut nazilah.
Kun nazilah, musibah yang berlaku kepada saudara-saudara kita di negara Islam yang lain sepatutnya mendorong kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kun nazilah. Kun nazilah ni dua cara, sama ada mendoakan kebaikan untuk umat Islam atau mendoakan musibah bencana untuk orang yang zalim dan kafir. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.